Saya nak petik satu ayat Quran daripada surah Sajadah. Dalam surah Sajadah ni ayat 9, Allah SWT berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Ya, ayat 9. Yang bermaksud setelah kami menyempurnakan kejadian, kami meniupkan roh. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan kami kurniakan kepada kamu pendengaran. As-sam'a, Allah tak sebut al-uzna, telinga. Allah tak sebut telinga. Allah sebut kat sini pendengaran, sebab ada orang yang ada telinga tetapi dia tak boleh nak dengar. Yang OKU pendengaran. Wal absar, penglihatan. Allah tak sebut ain, mata. Tak. Allah sebut kat sini penglihatan, sebab nikmat yang kita ada bukan mata. Yang nikmat yang sebenar adalah penglihatan. Sebab ada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang ada mata tapi tak dapat nak tengok. Dan berapa ramai pula di kalangan kita yang ada mata perlukan juga spek. Tak ada spek meraba dia. Ya, berapa ramai? Maksudnya di sini penglihatan itu adalah satu nikmat. Dan yang terakhir disebut dalam ayat ini adalah al-afidah, iaitu apa? Perasaan. Berapa ramai di kalangan kita yang ada hati tapi tak ada perasaan. Orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat penglihatan, nikmat pendengaran dan nikmat perasaan, inilah yang dinamakan sebagai orang yang tidak bersyukur. Sebab itulah dalam akhir ayat ini Allah sebut satu peringatan, qalilan ma tashkurun, dan hanya sedikit saja di kalangan kamu ni yang bersyukur. Maksudnya di sini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena tengok balik diri kita. Dalam Quran ini, susunan Quran ini bukan satu susunan biasa. Dia datang direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka susunan dia itu setiapnya ada huraiannya. Sebab itu dalam ayat ini disebut sam'a wal absar wal afidah. Maksudnya al-afidah ini diletak di akhir ayat sebagai penegasan bahawasanya al-afidah ini dah selalunya orang tidak bersyukur. Sebagai contohnya, dalam keadaan kita selepas fasa pandemik COVID, berapa ramai di kalangan kita yang kehilangan kerja, berapa ramai di kalangan kita yang dulunya senang jatuh susah, dan apabila berita-berita mereka ini tersebar dalam media-media elektronik, dalam media-media masa dan juga dalam media sosial. Kalau kita bila nampak saja kes-kes macam ni, tak apalah, orang lain pun susah juga. Duli apa kat dia? Pandai-pandailah hidup, kenalah hidup. Maksudnya di sini kita tak ada perasaan kasih dan kasihan. Di sini Allah kurniakan kita al-afidah itu seolah-olah macam tak ada apa-apa. Kita tak guna pun, tak tolong satu hal, tak kasihan ke satu hal. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila mana kita kasihankan seseorang, itu pun sebenarnya telah menunjukkan bahawasanya kita menggunakan satu rahmat yang Allah beri kepada kita, nikmat al-afidah, perasaan itu kepada kita. Dan kita sebenarnya apabila kita tidak menyatakan kasihan kepada seseorang, tengok, sebut kasihan pun dah cukup, sebab itu sebenarnya telah mendidik hati kita. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang nampak kemungkaran, maka cegahlah dia dengan tangan. Ya, kalau tak mampu, fa illam yastati' fabilisani. Kalau tak mampu nak cegah dengan tangan, cegahlah dengan lidah. Fa illam yastati' fabiqalbi. Kalau tak mampu juga cegah dengan lidah, cegahlah dengan hati. Wa zalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Maksudnya orang yang selemah-lemah iman, paling kurang dia tak boleh nak bantu, dia sebut kasihankan orang itu, sebenarnya telah meletakkan salah satu tahap iman untuk diri dia. Bukan mudah untuk jadi orang beriman. Sebab itu salah satu tahap iman yang kita kena jaga ialah syukur. Orang yang beriman pastinya orang yang bersyukur. Daripada ayat surah Sajadah ini, ayat yang ke-9 ini, tuan-tuan dan puan, ingatlah, segala yang dikurniakan oleh Allah ini untuk kita gunakan, bukan saja untuk orang lain, tapi untuk kita satu hari nanti nak jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga 3 panca indera yang Allah beri kepada kita, termasuklah perasaan ini, satu hari nanti bila kita bertemu Allah kelak, kita dapat jawab bahawasanya kita gunakan untuk kebaikan semata-mata di dunia ini. Moga-moga kita akan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala.